Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masuk kepada pasal yang kelima, iaitu yang berkaitan dengan kalimah Rabb dan juga ilah. Kata penulis, antara Rabb dan ilah. Bagi orang yang membaca Al-Quran, mereka akan sering menemui kalimah Rabb dan kalimah ilah di dalam ayat-ayatnya. Kita baca Al-Quran, kita dapati banyak penggunaan kalimah Rabb dan ilah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Apabila merujuk kepada terjemahan, kita akan dapati kedua-dua kalimah ini diterjemahkan dengan makna Tuhan. Kita tengok Al-Quran terjemah dan juga apa yang ditulis oleh ramai manusia pada hari ini tentang makna Rabb dan juga makna ilah. Kita akan dapati mereka menterjemahkannya dengan kalimah Tuhan. Jadi kita kena fikirkan, kenapa ada dua kalimah ini, dan adakah kedua-dua kalimah ini ianya mencukupi dengan kita terjemahkan dengan makna Tuhan, ataupun kita perlu memahami maksud yang sebenar yang ada pada kedua-dua kalimah ini. Persoalan yang mungkin tidak terlintas di fikiran ramai masyarakat Islam adalah, pertama, kenapa ada dua perkataan merujuk kepada makna yang satu, iaitu Tuhan? Mereka terjemah Rabb, Tuhan. Kemudian mereka terjemah ilah, Tuhan. Kenapa ada dua perkataan? Dan adakah di sana perbezaan di antara kedua-dua perkataan ini dari segi maksudnya? Dan kenapakah ia digunakan pada suatu keadaan dengan kalimah Rabb dan pada keadaan yang lain dengan kalimah ilah? Sekiranya ada perbezaan, nombor dua, sekiranya ada perbezaan di antara kedua-duanya, apakah perbezaan tersebut? Yang ketiga, kenapakah Allah menggunakan lafaz ilah sahaja bagi kalimah syahadah umat Islam? Bila kita baca tentang syahadah dalam Al-Quran ataupun hadis, Allah menggunakan kalimah ilah sahaja, tak digunakan kalimah Rabb. Contohnya, tidak ada di dalam nas Al-Quran dan hadis ini la Rabba illallah. Yang ada hanya la ilaha illallah. Ini yang perlu kita fikirkan. Kemudian yang keempatnya, adakah sekadar mengaku bahawa Allah merupakan Rabb bagi sekalian alam ini dikira sebagai beragama Islam? Kalau seseorang itu mengaku Allah mencipta, mentadbir, menguasai alam ini, dia mengaku Allah yang boleh memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki, dan Allah yang boleh mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan mudarat. Kuasa mutlak milik Allah. Dia mengaku tentang perkara ini, akan tetapi dia tidak mengikhlaskan pengibadatan kepada Allah. Bagaimana hal keadaan orang yang seperti ini? Ataupun dia menyembah selain Allah,
Bagaimana keadaan orang yang seperti ini? Adakah dikira sebagai Muslim ataupun tidak? Ya, persoalan-persoalan di atas perlu diletakkan di dalam kotak fikiran kita untuk memahami maksud tauhid yang sebenar. Tauhid yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah. Kalau kita hendak tauhid yang murni, yang menjadikan kita orang yang betul-betul mentauhidkan Allah sebagaimana yang dituntut di dalam syariat Islam, maka kita kena fahami persoalan-persoalan yang disebutkan tadi. Kesemua para rasul diutuskan untuk mengajak manusia kepada kalimah tersebut, seperti yang kita bacakan sebelum ini. Umum mengetahui bahawa kalimah Rabb tiada di dalam lafaz syahadah, walaupun ia juga diterjemahkan dengan perkataan Tuhan. Siapa ada Quran terjemah? Tengok Quran terjemah. Bila sebut, ada sekarang, bila sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata dia? Apa yang dia katakan bagi terjemahan Rabb ini? Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi mereka akan terjemahkan dengan perkataan Tuhan. Kita dah belajar apakah pengertian Rabb yang sebenar. Oleh itu menjadi kewajipan ke atas umat Islam memahami makna kedua-duanya agar mereka dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntut di dalam agama Islam. Bila ada kalimah Rabb, bila ada kalimah ilah, tidak membawa makna ia merujuk kepada sesuatu yang berlainan seperti yang dipahami oleh ahli bid'ah. Tengok mereka kata orang-orang Wahabi ini iktikad mereka seperti iktikad orang-orang Kristian, yang merupakan iktikad yang dipanggil dengan Trinity, kata mereka. Mana ada persamaan? Kerana apa? Kalimah ilah dan kalimah Rabb merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ciri-ciri uluhiyah dan ciri-ciri rububiyah yang kita beriktikad padanya ianya adalah milik yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan di situ yang membawa makna kita beriktikad ada selain Allah yang layak dipanggil dengan Tuhan, ataupun kita beriktikad ada selain Allah Rabb lain, satu lagi ilah lain yang merupakan sembahan kita. Tidak. Rabb dan ilah merujuk kepada yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kata dia, oleh itu menjadi kewajipan ke atas umat Islam memahami makna kedua-duanya agar mereka dapat mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntut di dalam agama Islam. Pada bahagian yang lalu telah dijelaskan makna Rabb dan makna ilah. Semua dah faham apa makna Rabb, apa makna ilah? Siapa yang belum faham, dia kena baca semula, fahami betul-betul apa yang dikehendaki daripada kedua-dua kalimah ni tadi. Kedua-duanya mempunyai makna yang tersendiri walaupun makna tersebut merujuk kepada yang satu, iaitu Allah Azza wa Jalla.
Apa makna ilah? Anta ya Aba Abbas, apa makna ilah? Ma'bud. Apa makna Rabb? Anta ya Aba Abdullah, apa makna Rabb? Ha? Apa makna Rabb? Ya? Ikshif wajhak. Yang mentadbir sahaja. Yang mencipta, mentadbir, dan juga yang menguasai alam ini. Allah yang memiliki, menguasai, mencipta dan mentadbir alam ini. Apa yang hendak ditekankan di sini adalah pengakuan bahawa Allah merupakan pencipta, penguasa dan pentadbir alam ini, diakui oleh kebanyakan manusia termasuk orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi pun Allah ceritakan bahawa mereka mengaku bahawa Allah merupakan pencipta, pentadbir dan penguasa alam ini. Sahih? Allah dah ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi manusia mengakuinya. Kalau ada yang mengingkarinya seperti golongan etis, mereka mengingkarinya kerana takabur sahaja. Sikap angkuh. Sombong. Tidak mahu tak mahu tunduk kepada fitrah yang ada di dalam diri manusia yang mengakui kewujudan pencipta dan pentadbir alam ini. Jadi sekarang ini kata penulis, apa dalil yang menunjukkan bahawa Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin mereka juga mengakui tentang rububiyah Allah ini? Firman Allah Ta'ala, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Allah kata apa? Dan sekiranya kamu, iaitu kamu siapa sini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata kepada Nabi, dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, orang-orang musyrikin, siapakah yang mencipta langit dan bumi dan memperjalankan matahari dan bulan? Mereka akan menjawab ataupun mengatakan Allah. Jadi mereka mengakuinya. Allah sebut dalam Al-Quran. Mereka akan menjawab Allah. Jadi adakah mencukupi dengan pengakuan ini untuk menjadikan mereka orang yang beragama Islam? Tidak. Tidak akan menjadikan mereka seorang Muslim, melainkan mereka mengikhlaskan ibadat mereka hanya kepada Allah. Bila buat ibadat, berdoa, mengharap, bergantung dan sebagainya, hendaklah mereka buat ibadat hanya kepada Allah, barulah mereka dikira sebagai seorang Muslim. Kalau sekadar pengakuan Allah mencipta, mentadbir alam ini, tapi beribadat kepada selain Allah, seperti beribadat kepada patung berhala, bulan, bintang dan matahari, maka orang yang seperti ini dikira sebagai apa? Orang yang mensyirikkan Allah. Dan mereka bukanlah daripada orang yang beragama Islam. Maka Allah kata apa? Fa anna yufakun, maka bagaimana mereka boleh dipesongkan? Dipesongkan daripada apa? Dipesongkan daripada beribadat
kepada Allah sahaja. Dah tahu Allah mencipta, mentadbir alam ini, yang berkuasa ke atas alam ini, yang satu-satunya boleh mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat daripada manusia. Kenapa beribadat kepada selain Allah? Jadi ini merupakan tempelak ke atas mereka yang mensyirikkan Allah di dalam pengibadatan ni tadi. Firman Allah lagi, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sekiranya mereka bertanya dan sekiranya kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta mereka? Nescaya mereka akan berkata Allah. Mereka mengakui Allah yang mencipta mereka. Maka bagaimana mereka boleh dipesongkan? Firman Allah lagi, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maksudnya apa dia? Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Artinya yang berkuasa ke atasnya, yang boleh menjadikan kita mendengar dan juga melihat, dan boleh mencabut pendengaran dan penglihatan ini. Siapa yang berkuasa ke atas perkara ini? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada kematian? Siapa yang menghidup dan mematikan? Segala hidupan di atas muka bumi ini, pokok-pokok dan juga haiwan dan juga manusia, jin, kesemua makhluk ini, siapa yang menghidup dan mematikannya, dan mengeluarkannya mati daripada kehidupan? Dan siapa yang mentadbir segala urusan? Allah suruh tanya kepada orang-orang, kepada manusia ini, siapa yang melakukan kesemua perkara ini? Allah kata apa? Mereka akan berkata Allah. Mereka orang musyrikin, tapi mereka mengaku tentang perkara ini. Maka katakanlah, kenapa tidak kamu bertakwa? Kalau dah kamu mengakui kesemua perkara ini di bawah kuasa Allah, tadbir Allah, kenapa kamu tidak menjadi orang yang bertakwa dengan patuh kepada perintah Allah, iaitu hendaklah kamu tidak menyembah selain Allah, hendaklah kamu mengikhlaskan ibadat hanya kepada Allah. Kenapa kamu tak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Lihat bagaimana penegasan tentang rububiyah Allah, ianya merupakan hujah terhadap orang-orang yang mensyirikkan Allah dalam pengibadatan. Kalau kamu mengakui tentang perkara ini, maka sepatutnya lah kamu mengikhlaskan ibadat kamu hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, menyeru, berdoa, memohon sesuatu hanya kepada Allah. Jangan mengharap kepada selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah. Itulah tandanya kamu merupakan orang yang sedar tentang kekuasaan Allah, dan juga sedar tentang ciri-ciri rububiyah yang hanya milik Allah Azza wa Jalla. Ialah bagaimana Allah menjelaskan di dalam ayat-ayat di atas tentang pengakuan orang-orang musyrikin bahawa Allah merupakan pencipta dan pentadbir segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran untuk apa? Untuk kita faham bagaimana orang-orang musyrikin ini digelarkan sebagai orang musyrikin. Sebab apa? Apa yang menjadikan mereka tidak dikira sebagai orang yang beragama Islam? Ini yang perlu kita fahami.
yang perlu kita hayati. Ia menunjukkan apa? Pengakuan Allah mencipta, mentadbir alami tak mencukupi untuk kamu menjadi seorang Muslim. Mesti apa? Mesti kamu mengikhlaskan ibadat kamu hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah pada uluhiyahnya, barulah kamu dikira sebagai seorang yang beragama Islam. Kemudian kata penulis, Allah yang memberi rezeki dan menghidup dan mematikan makhluk ciptaannya. Namun pengakuan tersebut tidaklah menjadikan mereka dikira sebagai orang-orang yang beriman. Kenapa? Kerana mereka mensyirikkan Allah apabila melakukan ibadat dengan menyeru dan berdoa kepada selain Allah. Mereka pergi ke patung berhala dan kuburan untuk mengharapkan bantuan. Apabila mereka memesongkan ibadat kepada selain Allah, maka mereka dikira sebagai orang-orang yang mensyirikkan Allah, kerana amal ibadat hanya boleh dilakukan kepada Allah sahaja. Jadi sekarang ni topik utama yang berkaitan dengan syirik dan tauhid ini adalah berkaitan dengan apa? Pengibadatan. Ini yang menentukan sama ada seseorang itu mensyirikkan Allah ataupun tidak. Kalau mereka buat ibadat kepada selain Allah, maka mereka dikira mensyirikkan Allah. Tak cukup dengan pengakuan tentang rububiyah Allah. Tak akan menjadikan mereka seorang yang beragama Islam sekiranya mereka menyeru, berdoa, mengharap kepada selain Allah dalam perkara yang hanya hak mutlak Allah Azza wa Jalla. Sekiranya mereka berbuat demikian, mereka tak dikira sebagai seorang yang beragama Islam. Sebab itu penting kita fahami makna la ilaha illallah ni, agar kita tak menyebutnya tapi kita buat dosa syirik. Orang yang tak faham makna la ilaha illallah, mereka inilah orang yang mudah terjebak kepada dosa syirik. Mereka tak dapat bezakan antara syirik dengan tauhid. Jadi apabila kita hendak mengajak manusia kepada tauhid, perkara-perkara yang seperti ini perlu kita fahami betul-betul dan perlu kita tegaskan kepada manusia supaya mereka menjadi orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Apabila mereka memesongkan ibadat kepada selain Allah, maka mereka dikira sebagai orang-orang yang mensyirikkan Allah, kerana amal ibadat hanya boleh dilakukan kepada Allah sahaja. Allah menceritakan di dalam kitabnya tentang hal keadaan orang-orang musyrikin yang beribadat kepada selainnya di dalam firman-Nya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Di sini kita lihat hal keadaan orang-orang musyrikin yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Mereka mengakui Allah sahaja yang boleh menyelamatkan mereka ketika mana mereka terdesak. Mereka mengakui Allah sahaja yang berkuasa. Allah ceritakan di dalam ayat ini apabila mereka menaiki kapal. Datang ombak yang besar, angin yang kencang. Sudah tentu manusia takut. Bila-bila masa sahaja kapal ini terbalik dan tenggelam, yang menyebabkan mereka akan mati di dalam lautan. Di saat tersebut, adakah mereka teringatkan kepada berhala-berhala mereka? Lata, Uzza, Manah.
Mereka teringatkan kepada bahala-bahala tersebut, ataupun mereka teringatkan kepada yang satu yang berkuasa ke atas ini, ke atas alam ini, iaitu Allah Azza wa Jalla. Mereka ingat kepada Allah. Bila berada di dalam keadaan yang terdesak ini, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan mereka. Kerana apa? Kerana takut mati di dalam lautan tersebut. Lalu mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla, minta bantuan Allah, minta pertolongan Allah. Seperti yang Allah ceritakan di dalam ayat yang lain, huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Allah ceritakan di dalam ayat ini, dialah yang memperjalankan manusia di lautan dan juga di daratan. Kita dapat bergerak di atas kenderaan, di daratan ini. Siapa yang memudahkan buat kita, yang memberikan nikmat ini kepada kita? Allah Azza wa Jalla. Begitu juga di lautan, termasuk sekarang ni di udara. Siapa yang memudahkan untuk kita memiliki pengangkutan yang seperti ini? Allah Azza wa Jalla. Allah beritahu di dalam ayat tersebut, apabila kamu berada di atas kapal dan juga datang angin yang baik, angin yang lembut, kamu bergembira dengannya, lalu datang angin yang kencang. Datang angin yang kencang di saat manusia sedang bergembira menaiki kapal di lautan ni tadi. Dan juga datang ombak daripada setiap arah. Datang ombak besar, dah angin kencang akan berlaku ombak besar. Dan mereka pada waktu tersebut merasakan mereka tidak akan selamat. Apa mereka buat? Mereka pun mengikhlaskan doa mereka. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mereka mengikhlaskan amalan mereka. Apa kata mereka kepada Allah Azza wa Jalla? La in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Mereka berjanji dengan Allah, sekiranya kamu menyelamatkan kami daripada musibah ini, nescaya kami akan menjadi orang yang bersyukur. Apa maksud bersyukur di sini? Akan beribadat hanya kepada Allah, tidak menyembah selain Allah. Itu janji mereka di saat mereka berada di dalam keadaan terdesak ni tadi. Apa yang Allah ceritakan selepas daripada itu? Falamma anjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Bila Allah selamatkan mereka ke daratan, sampai ke daratan, tak tenggelam di dalam lautan, tiba-tiba mereka kembali mensyirikkan Allah. Ini menunjukkan kepada kita berdoa, menyeru ini merupakan sebesar-besar ibadat, yang mana ramai di kalangan manusia mereka tidak mengikhlaskannya kepada Allah dengan mereka berdoa, menyeru kepada selain Allah untuk mengharapkan manfaat dan dihindarkan daripada mudarat. Yang pentingnya di sini, Allah menggelarkan mereka ini sebagai orang yang mensyirikkan Allah. Artinya mereka waktu terdesak ni mereka mengikhlaskan ibadat.
Doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla bila mereka dah selesa, senang, selamat daripada musibah, mereka kembali mensyirikkan Allah, iaitu dengan beribadat kepada selain Allah. Tengok di sini orang musyrikin mereka mengakui bahawa Allah satu-satunya yang boleh mendatangkan manfaat buat mereka dan menyelamatkan mereka daripada kemudaratan. Tapi mereka merupakan orang yang degil. Bila dah selamat, mereka kembali beribadat kepada selain Allah. Artinya mereka kembali beribadat dengan berdoa kepada patung berhala dan menyembah yang mereka sembah. Perhatikan bagaimana Allah mengatakan bahawa mereka mensyirikkan Allah kerana beribadat kepada selain Allah. Mereka inilah orang-orang yang mengaku bahawa Allah merupakan pencipta dan pentadbir alam ini. Golongan yang sama yang Allah ceritakan mereka ini mengaku Allah pencipta, pentadbir alam ini, dan juga dalam masa yang sama mereka tetap dikira sebagai orang yang mensyirikkan Allah. Kenapa mereka dikira sebagai orang-orang musyrikin? Adakah kerana mereka mengaku Allah Azza wa Jalla merupakan pencipta dan pentadbir alam ini? Bukan kerana itu. Mereka mengaku perkara itu adalah kebenaran. Yang menjadikan mereka dikira sebagai orang musyrikin kerana mereka beribadat kepada selain Allah. Beribadat kepada Allah waktu terdesak sahaja. Waktu kecemasan, memerlukan bantuan, mereka mengikhlaskan ibadat mereka. Berdoa hanya kepada Allah. Bila selamat, bila mereka berada dalam keadaan yang tenang, sejahtera, mereka mensyirikkan Allah. Kata dia, namun pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka orang-orang yang beragama Islam apabila mereka memesongkan ibadat kepada selain Allah. Oleh itu hendaklah kita memahami pengertian ibadat dan menyedari bahawa ibadat tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Kita fahami betul-betul apa makna ibadat. Supaya kita tidak memesongkan ibadat ini kepada selain Allah. Baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi untuk kita fahami apakah itu ibadat. Siapa yang tak faham apa yang dimaksudkan dengan ibadat, mereka akan terjebak kepada dosa syirik. Ramai orang faham ibadat itu hanya apa? Hanya solat, puasa, sedekah, zakat, haji. Itu sahaja ibadat yang mereka faham. Yang selain daripada itu, mereka tidak menyedari bahawa ianya merupakan sebahagian daripada ibadat, ataupun merupakan di antara ibadat yang perlu mereka buat hanya kepada Allah. Sebab itu kita kena belajar apa definisi ibadat, pengertian ibadat yang disebutkan oleh ulama, untuk kita faham dan kita menjadi orang yang ikhlaskan ibadat kita hanya kepada Allah. Menyeru nama sesuatu untuk mengharapkan bantuan, berdoa dan memohon perlindungan merupakan sebahagian daripada ibadat. Doa merupakan ibadat. Macam kita bacakan ayat tadilah, bagaimana Allah menggelarkan mereka yang mensyirikkan Allah ini sebagai orang-orang musyrikin, kerana bila mereka dalam keadaan terdesak, mereka berdoa hanya kepada Allah. Bila dah selamat, mereka menyeru, beribadat, berdoa kepada selain Allah. Sesiapa yang melakukannya kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu melakukannya melainkan Allah, seperti menyembuhkan penyakit, meminta rezeki dan seumpamanya, maka dia merupakan orang yang mensyirikkan Allah dengan syirik yang besar. Nanti kita dah belajar dalam kitab Tauhid, syirik itu ada syirik besar dan ada syirik yang kecil.
apa yang menjadikan sesuatu syirik itu merupakan syirik yang besar, kita dah terangkan dalam pelajaran kitab Tauhid. Dan bagaimana syirik itu dikira sebagai syirik yang kecil juga telah pun dijelaskan di dalam syarahan kitab Tauhid. Siapa yang hendak memahaminya, maka mereka rujuk semula kepada syarahan-syarahan tersebut. Syirik yang menyamai perbuatan orang-orang musyrikin yang terdahulu. Wallahu musta'an. Kesimpulannya, Allah menegaskan ciri-ciri rububiyahnya di dalam Al-Quran untuk mengingatkan mereka agar mentauhidkannya pada uluhiyah. Dengan perkataan yang lain, mengingatkan mereka agar melakukan ibadat hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Jadi kita faham bahawa kalaulah seseorang itu dia nak masuk Islam, kemudian dia melafazkan kalimah syahadah, asyhadu an la rabba illallah, adakah dia jadi dikira sebagai seorang Muslim? Abu Abdullah Sani dikira Muslim tak? Kenapa tidak? Rabb pun Tuhan juga. Orang terjemah Rabb Tuhan, macam ilah juga Tuhan. Rabb ilah maksud dia lain. Apa bezanya? Ilah artinya yang disembah. Rabb, apa salahnya mengaku Allah mencipta, mentadbir alam ni? Betul lah. Tak cukup. Jadi tak cukup pengakuan bahawa Allah merupakan pencipta, pentadbir alam ini, penguasa alam ini, memberi rezeki kepada manusia. Sekadar itu saja tak cukup untuk menjadikan manusia dikira sebagai seorang Muslim. Hendaklah mereka mereka mengakui bahawa yang layak disembah, yang layak dilakukan ibadat kepadanya hanyalah Allah, baru dia dikira sebagai seorang Muslim. Ini yang penting, yang perlu kita ketahui. Jadi sekarang ini kita kena fahami betul-betul kalimah tauhid ini, la ilaha illallah, dan juga fahami betul-betul apakah yang dimaksudkan dengan rububiyah Allah yang terkandung pada kalimah Rabb. Dengan itu kita akan mencapai tauhid yang murni. InsyaAllah nanti pada hari esok ingatkan kepada anak, sebelum kita masuk kepada fasa yang seterusnya, kita akan jelaskan perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat kalimah la ilaha illallah. Tolong ingatkan supaya anda tak lupa. Hari esok insya-Allah kita masukkan kepada syarat, kita masuk kepada syarat-syarat kalimah tauhid la ilaha illallah.